kesamaan yang lebih kurang. Contoh kalau dia kata polimer, polimer. Tapi takkanlah polimer yang 82 molecular weight, kamu nak cari polimer yang 40 molecular weight. Kita akan question, nanti ni takkan sama kot macam tu. Sekejap saya banyak soalan. Boleh tanya. Ya, sama-sama Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor nak tanya sikit. Ya, sama juga DP juga. You all ambil DP sambil ambil CPP2 boleh ya? You all buat surat lah kan ni? Buat surat. Okay. Alright. Apa yang saya boleh tolong? Macam mana ya? You all ni CPP1? DP1 lah ni? DP1 doktor. Okay. Sebab kami punya ni pyrolysis. So dia punya pyrolysis ni bio No. Kami daripada plastic waste. Okay, plastic waste. Alright. Plastic waste untuk generate chemical petrochem derivative like propylene and ethylene. I see. Okay. So dia pakai daripada waste lah. Yes, daripada waste. So itu yang Amir cakap tadi. Kebanyakan kami pakai plastic waste yang dah bercampur. Maksudnya ada polypropylene, polyethylene, ada polystyrene, semua ada dalam tu. So nak cari satu-satu CP tu, itu yang membuatkan kami macam susah nak cari kat jurnal. Setiap jurnal dia ada dia akan mention ada certain jurnal yang mention dia punya raw material apa yang dia pakai, ada certain yang macam just general dia beritahu. Dia mix waste dia juga. So kamu cari dulu yang itulah, kalau mana yang lebih hampir lah kita kata. Kamu ambil yang lebih hampir dulu. And then kalau katalah tak jumpa juga, okay, macam kamu kata tadi lah, plastik yang banyak apa semua, kita tengok kepada composition pula lah. Maybe kamu tak perlu consider semua. Kalau composition sekadar 1%, 2%, tak contribute banyak kepada the whole process kan. So kamu boleh neglect lah. Dia bila kamu buat design project ni, kita macam saya as examiner, saya akan tengok how the way you solve it lah. Kita tak katalah kamu kena tunjuk semua sekali, semua komponen dalam tu ada katalah 10, kamu kena tunjuk 10. You have to give reason lah. Kalau kamu kan tak nak consider 5 je. Okay, why I need to consider 5? Because I just follow composition. The composition yang more than 50 or more than 10% consider. Less than 10% tak consider because can be neglected. And then kalau boleh, okay, dia bukan sekadar kata boleh lah macam tu, saya suka-suka je lah kan, saya pilih je lah 10% ke bawah tu saya tak consider lah. Dia kena support lagi, nak bagusnya kena support lagi mana yang kata composition yang less than 10% tu kita boleh neglect. Dia support macam tu lah. Itu yang bagus sebenarnya. Dia nak tengok reference yang kamu rujuk. Kalau kamu neglect tu justify, bagi reference. Kamu guna yang ni justify, bagi reference. Itu penting. Kalau memang dah tak ada kat dalam jurnal tu, lepas tu kita punya macam dah strict sangat kita punya deadline kan. Nak dekat sangat yang deadline. Boleh tak kita orang macam assume je buat estimation pakai Cops rule? Boleh, tak ada masalah. Tapi ikut stoikiometri yang kita orang jumpa di jurnal lah. Boleh guna, tapi again dia macam itulah, bila kamu guna Cops rule kamu tahu dia adalah solid dan liquid, bukan untuk vapor. So at the end bila kamu dah dapat nilai apa semua tu, nilai untuk that certain enthalpy yang kamu kira menggunakan Cops rule tadi tu, kamu kena explain lah. This macam buat conclusion saying that this value is actually not that ataupun kamu boleh support dengan nilai-nilai yang kamu kalau jumpa daripada jenis nilai daripada jenis yang mungkin ada nilai lain, kenapa kamu ni berbeza. Okay, alasan dia tadi because of your assumption, you kata you pakai Cops rule which is not supposed to be in vapor phase. That's why jawapan kamu tu on the value yang kamu dapat tu is that value. Okay. Soalan saya lagi last lah. Okay, kita kena buat mass balance kan doktor. So mass balance ni kita nak fokus dekat main equipment ke kita nak semua equipment yang ada dalam high seas kita? Means kalau macam
conversion reactor, sequencer, tu yang besar kan. Kalau yang kecil-kecil macam compressor, condenser ni nak kena buat juga ke mass balance untuk, sebab kalau sefaham saya lah, dekat condenser dengan compressor ni dia non-reactive, which means mass in dengan mass out dia akan sama. So kita nak tunjuk juga ke, atau untuk compressor kecil-kecil ni just akan fokus dekat energy balance nanti, dekat mass balance tak payah letak? Dia setahu saya, kalau saya tanda mass balance, dia rubrik yang kita orang ada sebagai examiner, dia ada syarat dia. Kamu kena tunjuk detail. Detail tu maknanya memang kamu tunjuk macam lecturer tu tak tahu apa-apa. Jangan bayangkan saya yang menanda, saya orang CPP, saya tahu. Tapi kamu bayangkan orang yang bukan CPP aja, kamu kena tunjuk detail tu maknanya kena beritahu each and every single step tu kena mention. Tapi kalau macam mana, dia punya, saya tak ingat lah dulu dia macam kena tunjuk 2 non-reaktif, 3 non-reaktif, 2 reaktif macam tu. Tapi yang the rest yang lain-lain, of course lah dalam your equipment ni ada banyak kan. So yang lain you put in table je. Tak perlulah tunjuk semua. Yang detail tu kamu kena tunjuk betul-betul. Yang detail, 2 reaktif saja. Maksimum you buat lah 2 reaktif. Lepas tu yang non-reaktif tu tunjuklah yang 3 ke, tapi tunjuklah yang macam, janganlah tunjuk pump tu kan masuk keluar sama je. Kita pun tak nak tengok macam tu. Jangan tunjuk yang simple sangat. Untuk yang non-reaktif tu tunjuklah macam separation. Dia kan non-reaktif tapi dia ni, ataupun distillation column. Macam tu. Kalau energy balance doktor, boleh tak macam ambil saja equipment yang kita nak buat energy balance, maksudnya untuk masukkan dalam report, but dekat dalam appendix kita tunjuk semualah. Dalam report tu sama macam material balance juga, kena pilih mana-mana yang kita kata critical equipment, maknanya equipment yang memang kamu kata perlu ada, penting dalam kamu punya sistem proses tu kena ada. So itu kamu tunjuk dia punya ni, tunjuklah yang reaktif juga, yang non-reaktif juga. Yang penting, sama macam material balance juga, dia 2+3 atau 3+2. Tapi tak perlu semua doktor. Tak semua, yang lain tu memang kamu kena kira. Kena masuk appendix je lah. Masuk appendix je, tapi yang detail tu, yang dalam konten kamu tu, dalam report tu kena tunjuk detail tu sebanyak itu, paling-paling 5. 2 reaktif, 3 non-reaktif. Itu kena detail. Yang markah banyak diberi dekat situ. Okay. Detail of calculation tu, dia memang ada rubrik yang detail of calculation. So kalau kamu tunjuk sekadar gitu-gitu je, especially dos yang ambil daripada high 6 tu, lagilah kurang lah detailnya. Faiz nak tanya apa? Ada lagi nak tanya? Siapa nak tanya? Faiz. Faiz. Tak ada, itu tadi. Itu ya. Sama je. Kamu satu grup ke apa lain Tak, lain-lain. Semua lain. Semua lain-lain. Korang ni. Semua pening benda sama. Ya, tak apa. Nak tanya boleh je on DP. Biasanya saya yang tanda material balance, energy balance tu. Semi doktor tanda examiner juga ke? You all, Part 7 ni ada berapa grup you all? Sampai sikit ke banyak? Sampai huruf juga lah. Kalau banyak normally saya kena material balance, energy balance. Kalau tak banyak biasa diorang bagi saya design. Design saya. Kalau grup yang banyak kali ni mungkin kena dapat design material balance, energy balance. Sebab doktor boleh tak? Doktor ada lagi tak yang semester lepas punya examiner punya rubrik? Rubrik tak boleh share dengan student. Confidential. SV saya pun tak bagi ke. Dia confidential. Tapi itulah cluenya saya kata, yang untuk material balance dia kena detail, sangat detail. Sangat detail tu maknanya kamu kena tunjuk lah. Jangan sekadar ada value, ada plus minus, kena tunjuk. Okay, after this you need to put in the ni. Macam you all nak tunjuk yang macam you all buat heat of reaction, reactive yang saya ajar, non-reactive saya ajar. Tu buat detail macam tu. Detail SA kan, kalau macam proses tu daripada feed tu doktor, dia masuk. Okay, kita kena tunjuk lah reaction equation dia sepanjang-panjang tu. Kalau production dia ada banyak komponen-komponen, dalam tu ada banyak komponen-komponen, kena tunjuk lah C berapa, C berapa, tambah C berapa. So stok Q tu kena, tiap satu tu kena detail lah.
Oh, untuk yang reaction ke reaktif Reaktif. Reaktif tu kan bila kamu nak calculate dia punya material, katalah material balance, nak kira nak solvekan dia punya material balance, kamu tunjuklah kolom, buatlah block diagram, tunjuk reaktor, apa inputnya, komponen-komponen, apa outputnya, komponen-komponen, and then tunjuk, nak cerita, nak buat detail calculation tu, ceritalah sikit pasal reaktor kamu tu, reaktor ni sebenarnya untuk reaction apa, bagi reaction dia, macam tu, macam cerita ke orang supaya orang faham, oh yang ni reaction dia. Banyak student bila buat reaktor tak ada reactionnya. Pening nak menanda. So yang tu dapat 2, 3 tak boleh sampai dapat 4, 5 susah lah. Okey, faham. Tapi sebab kita buat CPP soalannya macam basic kan. So, betul. Bila buat DP ni macam tak pernah tengok terus, jadi lupa semua benda. Betul. Memang saya dengan student saya dulu pun berapa kali saya tegur dia orang punya ni. Student saya punya DP, student group Part 1, DP1 dululah, sekarang dia orang DP2 kan. Itu pun berapa kali saya tegur. Dia orang cakap, dia orang kata separator tapi ada reaction. Saya kata macam mana kamu punya separator boleh ada reaction? Ni kamu punya separator ke reaktor ni? So kita ada divide. Saya ada Google juga. Ada yang orang panggil reactive distillation column. Yang tu macam mana sebenarnya fungsi dia? Ideally memang ada benda tu. So dia tu kamu kena treat dia sebagai reaktif lah saya rasa. Tak boleh treat dia sebagai non-reaktif walaupun distillation column sebagaimana kita belajar tu. Saya kata kita belajar ni basic sangat. Maksudnya dalam dia ada 2 dalam 1 lah. Reaktif plus dengan DC. Ya, betul. Ada, memang ada. Dari dulu saya dengar dah ada reaktif tapi student tak berani nak buat because tak berani. Orang tahu semua tak ambil. Tapi bila buat reactive equipment orang tak nak ambil. Tapi actually bila buat benda tu lah challenging tu, and then actually bila kamu boleh macam mana kita kata boleh solve benda tu, boleh solve benda tu is actually itu yang dah boleh dapat makan banyak tu. Tapi itulah tak berani kan, takut salah. Dia banyak kamu kena banyak cari, kena banyak research ya, kena banyak support dengan reference lah baru boleh ni. Kalau tak memang bukan sahaja jahanam lah nanti kalau kamu salah ni. Reaktif dengan DC kan lah memang. Okay. So I guess that's all. Saya nak guna reactive distillation column tapi rasa macam ini kalau kena tanya ni mati. Tak boleh ni. Boleh. Dalam industri saya rasa ada. Cumanya kita itulah kalau kamu relate dengan CP kita memang asingkan benda tu. So mungkin kamu boleh treat dengan dia sebagai reaction dulu baru separate. Tapi in industri dia consider sebagai satu. Tapi macam kita itulah kamu kena explain lah. Macam kamu kalau nak guna okay, ini memang ada, support lah sikit. Okay, ada sebenarnya reactive DC ni tapi your calculation tu kamu nak consider dia sebagai 2 continuous. Semula-mula reaction dulu baru separation. Boleh juga kalau kamu nak buat macam tu. Okay. Yang penting ada justification. Justification tu dia bukan sekadar cerita suka-suka ada reference. Itu lagi bagus untuk dapat makan banyak lah. Even macam assumption untuk mass balance kan kita selalu buat 98% removal rate. Tapi bila buat dalam Excel dia tak boleh nak balancekan komponen tu mengikut kita punya rate tu. So saya terpaksa buat 100%. Kalau 100%, okay. 100%. So ideally 100% ni memang tak boleh nak sampai, tak boleh nak capai dah kan. Valid ke saya punya dia dekat industri. Saya tahulah, saya pernah tanya panel industri. Dia orang kata actually memang dia boleh dapat 100% sebenarnya. Tapi kena refine banyak kali lah. You control the condition, the parameter, the condition of the system tu kan you actually boleh dapat. Sebab saya tanya student normally bila buat material balance reactive ni saya nampak semua in out sama je. Tanya orang panel tu dia kata biasanya industri memang gitu. Tapi again lah macam saya kata kalau kamu boleh support kata ada 100% conversion then use that reference lah. Whatever the process is yang penting dia kata ada 100%. Guna reference tu.
That's why kamu boleh guna kamu punya dalam calculation ni 100%. Sebab memang ada in reality with your reference tadi tu, dan kita boleh terima lah. Okay. Ya, yang penting itulah. Macam saya kan, macam mana saya nak tahu, saya ni bukan orang industri. So saya nak tahu by giving me the reference. Kalau reference ada, then kita boleh terima. Oh, faham. Selama ni disuapkan yang efisiensi takkan dapat 100%. So dah ada lah. Okay. Ya, betul. Itu sekadar kita nak tunjuk calculation lah. Kalau 100% tu nampak macam senang sangat kan. In out sama je, macam tu lah. In DP dia ada. Ya. Lagi sikit tanya. Saya punya produk propylene. So daripada raw material saya daripada polyethylene. And then after buat simulation, dan kami dapat beberapa byproduct with purity yang tinggi lah. Dalam orang panggil apa, polymer grade, industrial grade, 90% above punya purity. And then ada satu stream ni, dia ada bermacam-macam komponen yang lain, benzin, 1,3-butadiene. Tetapi bila kita nak distillate, dapat yang dia punya produk dekat distillate, purity grade dia dalam 70%, 80% macam tu lah. Doktor rasa itu patut dibuang ataupun boleh di-refine ataupun di-recycle balik. Apa nama itu, byproduct Byproduct. So byproduct tu kalau kamu kata kamu nak stop sampai situ je, sampai 70% purity tadi tu, kamu kena fikirlah. Kamu nak buang, bagi support. Kalau kamu nak recycle, buat apa recycle byproduct? Kamu tak guna pun, guna ke dalam reaction? Tak ada guna dalam reaction kan? Biasa kita recycle apa yang kita guna dalam kita punya proses. Air, reactant, kita recycle. Tapi kalau byproduct tu kita tak recycle. Because kita tak boleh guna mana-mana pun. So kamu buang, kamu kata kamu buang, ataupun kamu search tengok lagi internet. Kalau dengan 70% ni ada tak orang beli? Kalau ada orang beli, kamu kata jual kepada orang. Kalau kata tak ada demand, market demand memang dah tak ada. Tak ada orang akan beli yang 70%. Sebab buat apa mereka nak refine lagi sekali kan. Betul. So kamu apa nama ni yang biasa orang akan beli pada berapa persen? 90% ke atas? 90%, yes. So kamu conclude lah bahawa kamu kata kamu stop sampai situ. And then kamu bagilah kata tadi industri biasa kita kata produk ni biasanya akan boleh jual dengan dapat purity more than 90%. So but in your DP ni you tak fokus pada yang tu. You stop sampai situ sahaja. So cadangan, kamu bagilah cadangan untuk yang 70 ni buat refine lah. Refine supaya kamu boleh dapat 90% supaya boleh jual. Itu untuk future punya plan. Bukan sekarang kamu punya cerita. Doktor, kalau lah yang waste tu dalam dia punya flow rate, mass flow rate dia dekat 8,000 kg per hour. Agak logik tak nak dispose waste tu? Banyak daripada produk lah kira ni, flow rate dia 8,000. Ya. Dia sebelum kamu nak dia dispose ke? Orang buang macam tu aja ke? Dia mungkin ada waste treatment lah kot. Ada waste treatment. Maksudnya waste treatment nak buat waste treatment ataupun perlu ke logik tak kalau 8,000 tu masuk setiap jam dekat dalam wastewater? Sebab saya tengok ada juga dengan kawan-kawan lain dia punya waste ada dalam 200 kg per hour, ada dalam 500, itu macam logik lah. Kalau saya pun sampai 8,000 sampai 8 tan tu agak macam tapi bila fikir balik nak refine, bila kita refine banyak kali dia macam waste cost lah sebab kena distillate pakai DC banyak kali. Lepas tu DC dia stages dia bukannya banyak, bukannya sikit, banyak sampai 30 stages. Mahal nanti. Betul. Itu rasa macam group saya dia rasa macam
dilema, jadi overthinking. Kalau saya buat macam ni, saya depan efek. Itulah dia. Masalah dia. Waste treatment you all kena cerita juga Sam ni waste treatment dalam waste treatment ada energy balance, design, sizing, mass balance. Sam ni kena buat Ya? Sam ni jugalah kena buat tu. DP1 jugalah ya? Ya. Kalau 8,000 tu, itulah 8,000 dia because chapter waste tu ada tau. Jadi kamu tak boleh kata macam si Amir tanya saya ni, boleh tak dia kata hantar ke utility. Mana si Amir kata? Hantar ke utility. Hantar produk kita ke utility untuk guna as energy recovery. Dia macam mana? Macam byproduct saya tu ada liquid oil tau. So kita tadi ada yang guna liquid oil ni dia generate macam untuk energy recovery, nak guna untuk energy sort of lah, dia hantar ke utility. Tapi bila buat macam tu tak ada waste. Waste tu selain daripada liquid oil ni dapat carbon char dalam solid. Oh ya. So sekarang ni dua-dua tu boleh utilize tau untuk energy recovery semua. Tapi kalau buat macam tu tak ada waste. So boleh ke nak buat yang sepatutnya pergi ke utility ni sebagai waste? Boleh. Boleh. Maknanya kamu nanti dalam cerita waste tadi tu, kamu treat dulu, tunjuklah how you treat your byproduct apa semua tu. And then you support, you kata actually hasil daripada your treatment, waste treatment ni you boleh guna dekat utility. Boleh? Tapi kena cerita dekat waste treatment tu, kena cerita. Jangan sekadar kata hantar ke sini, hantar ke situ, dia macam tak cukup challenging to answer the chapter lah. Dia bila kita nak menanda ni, kita nak tengok what is your effort or what actually you are doing on that. Jangan sekadar pas pada orang ni. Dia macam tak nampak kita fikir untuk solve benda tu. So kalau 8,000 si Azhar punya tu, itulah kamu kena terik satu. Dia tak boleh, dia nak jual pun dah tak ada priority, tak tinggi. Kalau kita distillate banyak kali, buat DC banyak kali pun sampai ada 6 DC saya kena buat. Lepas tu yang DC yang 3 ini 6 DC tu untuk terik kamu punya byproduct tadi tu. Kalau nak separate satu-satu, maksudnya saya ada 2 option. Either 8,000 tu nak terus dispose as waste or distillate lagi. Sebab dalam waste tu ada macam-macam komponen yang boleh dijual lah, tapi dalam purity yang rendah. So tak ada company ataupun market saya buat market analysis. Tak ada. Dia nak jual satu hal tu lah. Purity nak jual satu hal, tapi kalau kita kena consider costing. Kalau nak 6 DC tu costing memang lari. 6 DC. Doktor rasa macam mana doktor? Itulah. Saya stok sampai dapat produk yang purity tinggi. Lepas tu yang 8,000 tan tu boleh dispose as waste. Macam tu ke? Doktor rasa macam mana? Boleh, tapi dalam waste tu kamu ceritalah nanti yang 8,000 tu kan. What are you going to do with that 8,000 tu? Kan? Tak logik kan doktor patut. Doktor agak banyak lah, agak banyak tapi kita tengok juga kepada kamu punya conversion apa semua tu lah juga kot. That's why kamu dapat waste yang banyak. Memang ada certain processes memang dia punya. Betul dah lari. Putus. Satu lagi aku nak tanya tu yang kita nak tahu kita punya proses ni feasible tak feasible kat simulation kan. Kalau tak feasible tak boleh continue lah, kena buat balik kan. Ya. Kau feasible tak? Aku punya semua converge. Lepas tu tengok mass flow dia macam mana. Lepas tu dia tengok tak kalau dalam equipment tu tiba tak ada mass flow, memanglah memang tak ada apa-apa lah. Kau punya ni tak? Kau punya feasible tak? Feasible tak? Converge, tapi itulah masalah dia. 8,000 tan agak-agak lah macam pening jugalah. Apa benda tu apa benda byproduct kau? Waste. 8,000 agak rasa macam bingung tu. Tak, sebab kalau 8,000 tu consider banyak tau. Yang doktor ada lagi. Sorry, saya terleft tadi.
So dia itulah 8,000 tu dia kena tengok itulah dia bila kamu kena check sama ada yang material balance tu betul ke tak betul. Satu dapat 8,000 tu. Tapi again lah dia mungkin boleh jadi logik kalau itu saya kata kalau conversion memang jenis proses tu conversionnya low. So memang kamu akan dapat banyak benda lain lah daripada produk. Dia boleh jadi logik benda tu. So again lah kita tengok kepada, tapi itulah macam sebelum-belum ni pun saya selalu pesan student jangan bergantung kepada, untuk mental balance sebenarnya kamu tak boleh gantung kepada HiSYS. Memang kena buat by your own. Cuma HiSYS tu untuk tengok tally tak tally ada tu. Dia tak juga tally tak tally. Normally kalau saya sebagai examiner personally lah saya tak tengok kepada you compare HiSYS punya percentage tak jauh berbeza dengan manual tak. Sebabnya manual calculation you punya flow diagram mungkin tak sama dengan HiSYS punya diagram, flow diagram. Dia mungkin ada berbeza. Betul? Maksudnya PFD dengan simulation tak sama pun tak apa ya? Tak apa. Oh lah. Ya ke? Ya. Kita tak tengok kamu punya simulation tu. Saya macam saya tak tengok kamu punya simulation. Saya tengok memang manual calculation of your material balance. Oh, dia tengok dia mungkin berbeza. Dia mungkin berbeza. Because dia orang kata kalau dalam simulation ada certain part kena letak pump lah, kena letak tambahan kondenser lah apa semua. Tapi dalam manual mungkin tak ada. Dalam manual tu maknanya dalam yang kamu cari, dalam journal yang kamu jumpa PFD yang orang bagi ada lagi tu. Tak ada pun nampak pump, tak ada nampak ni. Tapi dalam simulation kamu kena tambah. Kalau tak tambah dia tak convert. Macam tu lah. Kalau dimension error ni berapa? Mass balance manual ni dengan simulation kita kat HiSYS tak sama pun tak apa lah. Ya. Asal tapi nilai tu saya rasa tak adalah jauh. Takkanlah satu tu dapat 8,000, satu lagi dapat 1 juta, lain benar kan? Betul. Kalau deviation error macam 100% plus ke atas, dia valid tak kita punya mass balance tu dengan simulation punya mass? Tak ada masalah. Saya kata jangan bergantung pada HiSYS. Bila kita check manual punya calculation, kita tengok kamu punya supporting reference, data yang kamu guna, kita tengok pada itu. Manual calculation and HiSYS tak sama pun tak apa asalkan tak jauh beza. Ya, betul. Saya tak suka biasa student compare manual dengan HiSYS tu. Biasa saya tak suka student buat. Kalau saya, you all hari tu masa dengar talk kan saya cerita kan, suara saya kan. Ya. Saya tak suruh. Saya memang tak suruh buat comparison antara HiSYS dengan manual. It's memang totally different. HiSYS tu dia dah ada setting dia sendiri. Mungkin dia setting dia which kita memang tak study on that. Tapi manual tu kamu consider ambil daripada journal ni sikit, ambil daripada journal ni sikit, ambil daripada information sini, data daripada sini. So kamu dah campur aduk sekali dah situ. Memang totally tak boleh sama dah dengan HiSYS tadi. Sebab banyak daripada grup-grup ni buat HiSYS untuk tengok visible tak visible. So dia ingat kena tally dengan HiSYS tu. Lepas tu hari tu ada talk dengan siapa yang IR ke siapa yang bagi talk masa tu. Dia cakap Ahmadi. Tak ingat nama dia. Dia cakap pasal yang HiSYS tu juga kan. Oh HiSYS IR Dr. Syawal kan? Bukan dia orang luar. Orang luar. Okey, orang luar. Dia kata apa? Dan ada student tanya yang macam mana nak kena gerak HiSYS dengan mass balance sekali ke, kena buat HiSYS. Maksudnya tu kita kami compare tu doktor. Dia cakap serentak. Mass balance dengan HiSYS serentak. Macam yang kita orang jadi jam sikit. Okey, faham. Okey. Yelah because dekat industri memang ada orang dah simulate. Tapi kita as manual ni kita nak tengok kamu macam mana kita nak tengok how the fundamental of calculating it. Itu yang penting sebenarnya untuk material balance ni. Material balance ni bila kita nak tengok the fundamental of it. Memang dekat industri semua ada pakai simulation. Kita tak adapt on that. Tapi mestilah ada something behind the simulation tu kan. Sebelum dia dapatkan benda tu mesti dah ada something. So ada something tu yang kita nak tengok on your manual tu. Pada saya fokus yang tu.
Saya HIC semua saya tak faham sebenarnya. SB saya pun tak boleh nak tolong pasal IC tu. Dia tak Saya memang fail. Kalau IC saya memang fail. Saya kalau student saya bagi IC saya akan tanya lecturer lain. Also ISIS pun belajar basic kan. Betul. Orang viral ISIS lagi. Betul. Tak semua boleh dengan simulation pyrolysis ni lagi lah. Dia HICIS ni banyak, ialah HICIS kan banyak yang macam Petronas, chemical industry yang memang purely chemical industry tu, yang lain-lain sikit mana boleh ni. Tu dia olefin. So dia ialah dia memang upgrading lah kan. Tapi itulah, kalau saya tak tengok. Exactly you all bila bagi report pun, report memang manual kan. So saya you kata HIC. Saya nak refer mana HIC, memang tak bagi HIC pada saya. So kalau examiner untuk mass balance, dia akan tengok mass balance, dia tak akan compare dengan HIC. Okay. Cuma student itulah, saya tengok report-report sebelum ni, student dia akan bagi juga yang dia punya nilai yang dia dah calculate using HIC. Lepas tu dia buat comparison lah dengan manual dia tu. You all tak buat pun tak apa, pada saya tak penting yang tu. Pada saya dia nak tengok how you show the detail of the calculation tu je. Sebab ramai tak tahu pasal info ni. Betul. Tu yang semua orang takut. Sebabnya dia akan tengok yang previous semester kan. Dia tengok previous semester, dia tanya grup sini, tanya grup sana. So bendanya tak sahih pun. Ya, betul. Dia memang, dia bergantung kepada macam mana nak kata lah. Sebabnya yang comparison tu kalau rubric saya tak nampak ada. Cumanya macam ni lah, dia macam ni lah. Lecturer ni bila menanda, dia banyak lecturer yang menanda kamu kena bayangkan banyak group ni banyak. Macam saya yang ajar CPP, macam Dr. Junaidah yang ajar energy balance, Dr. Syamila, kita orang tahu bahawa no need to do the comparison. Tapi ada certain lecturer yang memang tak ajar subjek ni, dia mungkin nak tengok yang tu. So mana satu nak buat yang mana? Nak buat dia nak compare ke tak ni? sebab kami dapat tahu apa yang disarankan yang IR tu cakap suruh buat sekali. So maksudnya dekat sini kami faham ini mungkin akan kita akan compare mass balance ni dengan mass balance manual dengan HICIS, mungkin kita akan compare. So macam mana? Kalau nak selamat, kalau macam saya, mana grup yang dapat dengan saya memang tak tengok itu. Honestly saya memang tak tengok itu. Tapi itulah saya takut nanti you all tak ke saya, nanti dapat ke grup lecturer yang lain yang memang pegang konsep kena compare. So nak selamat kamu tunjuk jugalah. Tunjuk je tunjuk je dalam table je, tunjuk dalam table ada end kan, dalam tu buat manual, lepas tu tunjuk yang ada end yang kamu dapat pada IC, lepas tu tunjuk comparison IC dengan your manual calculation tu, whatever your value, jangan risau. And then tapi kena ceritalah sikit kalau katalah you dapat the highest difference tu katalah dapat sampai 150% berbeza, ceritalah kenapa, cerita on the IC tu macam mana application app dia tu. You punya manual ni kamu consider data daripada mana, cerita, justify sikit lah. Itu je lah nasihat saya. Nak buat juga. Kalau saya honestly saya memang tak tengok. That's why dalam saya punya talk tu saya tak cerita pasal tu lah comparison tadi tu. Baru tahu sebabnya selama ni kami fikir mass balance dengan HICIS tu benda yang perlu ikut lah. Mass balance kena ikut HICIS supaya kita tahu deviation dia. Tak perlu lah. Okay. Betul. Kita ambil macam kamu nak ambil manual lah kan. Itulah secara logiknya kamu ambil data dah yang berbeza daripada HICIS punya data. So sepatutnya memang tak dapat sama lah sepatutnya lah kan. Tapi semua biasalah student buat HICIS dulu, cover dulu baru buat ke manual punya. Buat dia dah sedap hati bila tengok HICIS tu feasible. Betul. Saya tak ada lah, saya tu je. Thank you Dr. Dia lagi susah nak tally bila kat distillation column punya data. Betul. Nasib baik dah tanya doktor kalau tak. Betul, kalau tak tanya tak senang duduk, nak tidur pun tak senang. Okay lah Dr. Thank you Dr. Thank you Dr. Thank you Dr. Doktor lagging ke? Doktor lag.
Saya punya data, telefon saya dah habis bateri. So off semua je balik. Okay. So yang penting you all kalau ada apa-apa boleh tanya balik. Alright. Okay, thank you doktor. Okay. Thank you. Sama-sama. Okay, sama. Okay.